Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 4 bersama dengan Cikgu Felicia. Okey, mari kita mulakan. Okey, hari ini kita akan belajar unit 8 iaitu pemakanan. Tajuknya adalah piramid makanan. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenal pasti jenis makanan mengikut aras piramid makanan Malaysia dan membincangkan fungsi setiap aras piramid makanan Malaysia. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran ini, murid boleh melakar dan melabel piramid makanan Malaysia dan menerangkan kumpulan makanan mengikut aras piramid makanan Malaysia. Okey. Apa itu piramid makanan? Siapa tahu apa itu piramid makanan? Okey. Ini adalah merupakan contoh gambar rajah piramid makanan. Okey, gambar rajah ni cikgu dapat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ini adalah merupakan gambar rajah piramid makanan Malaysia pada tahun 2020 dan ia juga masih digunakan pada tahun ini juga. Okey, seterusnya piramid makanan adalah piramid makanan merupakan satu panduan mudah bagi individu mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah sajian yang disarankan. Okey, ibu bapa ataupun murid-murid digalakkan untuk mengambil makanan mengikut piramid makanan kerana piramid makanan yang ditunjukkan ataupun diterangkan kepada ibu bapa ataupun murid adalah contoh pemakanan yang sehat. Okey, makanan seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberi kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tiada satu pun makanan tunggal yang dapat membekalkan kesemua zat yang diperlukan. Okey, tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dan kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan. Okey, di sini kalau kita dapat tengok, cikgu sebagai seorang murid, cikgu hanya mengambil karbohidrat untuk makanan cikgu pada hari ini. Okay. Bermaksud tubuh cikgu kekurangan zat-zat makanan kerana tubuh kita memerlukan keempat-empat zat makanan yang terdapat pada aras piramid makanan. Okay. Bermaksud di sini tubuh kita memerlukan karbohidrat, protein, mineral ataupun vitamin dan lemak. Jika kamu makan hanya sesetengah daripada kelas makanan tu, bermakna badan kamu tidak mendapatkan cukup zat. Okey, seterusnya. Okey, piramid makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Okey. Piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil ke atas menggambarkan kepada individu perlu mengambil makanan yang lebih banyak pada bahagian bawah ataupun dasar piramid dan makan sedikit makanan yang pada aras paling atas ataupun puncak makanan. Okay. Di sini kita dapat tengok aras paling bawah ni kita perlu mengambil makanan aras paling bawah tu lebih banyak berbanding aras-aras yang berada di atas aras paling bawah. Okay. Seterusnya. Okay. Mari kita tengok buku teks muka surat 96 dan 97. Okay. Di sini dia menunjukkan aras kumpulan makanan. Okay. Keluarga Amanda mengamalkan pemakanan seimbang iaitu pengambilan makanan daripada semua aras dalam piramid makanan Malaysia. Hal ini penting kerana setiap aras mempunyai jenis makanan dan fungsi yang berbeza. Okay. Untuk aras pertama adalah aras karbohidrat. Okay. Yang kedua adalah aras vitamin dan mineral. Untuk aras ketiga adalah protein dan aras keempat adalah lemak. Okay. Aras pertama, karbohidrat. Contoh makanan yang ada pada karbohidrat adalah nasi, mi, roti, bijirin dan hasil bijirin dan ubi-ubian. Seperti yang kita dapat tengok sini, di sini terdapatnya bread, roti, mi dan sebagainya. Okay. Untuk aras
pertama ni kita perlu makan lebih banyak ataupun paling banyak kerana sumber utama karbohidrat yang membekalkan tenaga iaitu 50% kepada 55% daripada jumlah tenaga harian badan. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa karbohidrat ni membekalkan sumber tenaga kepada badan kita. Lebih daripada 50% tenaga daripada badan kita adalah didapat ataupun kita dapat daripada kita makan karbohidrat. Okey. Contoh karbohidrat yang kita makan adalah mi, roti dan sebagainya. Okey, sumber yang baik untuk vitamin, mineral dan serat. Okey, karbohidrat adalah merupakan sumber yang baik untuk vitamin, mineral dan serat. Okey, serat makanan memberi banyak manfaat seperti meningkatkan pergerakan usus dan menjaga kesihatan usus serta mencegah sembelit. Ia juga membantu menurunkan paras glukos dan kolesterol darah. Okay, karbohidrat ni dia membantu kita untuk meningkatkan pergerakan usus dan menjaga kesihatan usus. Okay, kalau kita kurang makan bermakna karbohidrat ni dia tak dapat mengawal ataupun meningkatkan pergerakan usus dan dia tak dapat menjaga kesihatan usus. Okay. Pilihan makanan bijirin daripada bijirin penuh seperti roti mil penuh, bijirin mil penuh beras perang. Makanan ini mengandungi kandungan serat yang lebih tinggi. Jumlah saranan sajian yang disyorkan oleh kementerian kepada murid-murid ataupun ibu bapa ataupun semua rakyat Malaysia adalah 4 hingga 8 sajian sehari. Okey. Kalau kamu kurang daripada 4 sajian, bermakna badan kamu tidak mendapatkan cukup karbohidrat untuk membekalkan tenaga yang cukup kepada badan. Okay, seterusnya adalah aras 2 iaitu vitamin dan mineral. Okay, ini adalah merupakan aras kedua iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. Kenapa kita perlu mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran untuk kehidupan seharian kita? Okay, jom kita tengok kenapa. Okay, sumber baik untuk serat, vitamin, mineral dan fitokimia yang membantu menguatkan ketahanan terhadap penyakit imuniti. Okay, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari juga memberi manfaat kepada kesihatan terutamanya mencegah penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit jantung dan beberapa jenis kanser. Okay, jika kamu tak makan vitamin ataupun buah-buahan, maka badan kamu akan kekurangan zat vitamin yang di mana vitamin ni dia membantu mencegah penyakit kronik yang ada pada badan kita. Okay, makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang pelbagai setiap hari. Dalam pemakanan seharian kamu kena ambil sekurang-kurangnya satu jenis vitamin ataupun buah-buahan di mana dia akan membantu kamu mendapatkan sumber vitamin yang cukup kepada badan kamu. Okay. Jumlah sajian yang disarankan adalah sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran serta 2 sajian buah-buahan. Okay. Kalau kamu tak dapat banyak sangat buah-buahan ataupun ibu kamu tak menyediakan banyak sangat buah-buahan ataupun sayur-sayuran, cukuplah bila kamu ambil satu sajian sayuran dan satu sajian buah-buahan untuk mengekalkan zat ataupun serat dan vitamin yang ada dalam badan kamu. Okay, seterusnya adalah aras 3 iaitu protein. Okay. Aras 3 ni adalah merupakan aras protein. Contoh makanan dia adalah ikan, ayam, daging dan kekacang. Okay. Untuk aras 3 kita perlu makan secara sederhana agar kita dapat mengelakkan daripada penyakit obesiti. Seterusnya, sumber baik untuk protein yang diperlukan untuk membina tubuh. Protein ni dia diperlukan adalah untuk membina tubuh badan manusia. Okay. Protein kaya dengan vitamin B, zat besi dan zinc. Kekacang adalah, yang seterusnya adalah kekacang. Dalam protein juga dia ada
ke kacang, di mana satu bahagian ke kacang. Okay. Ke kacang adalah sumber protein yang baik dan juga memberi sumber serat yang baik. Ke kacang adalah rendah kandungan lemak dan tidak mengandungi kolesterol dibandingkan dengan ayam dan daging. Ke kacang digalakkan diambil setiap hari, makan ikan lebih kerap jika boleh setiap hari. Okay. Jika dibandingkan ayam dengan ikan, lebih baik kita mengambil ikan kerana ikan mempunyai zat yang bagus dan tidak mengandungi lemak yang banyak. Okay. Jika ayam, kan kita kena goreng dengan minyak, samalah juga dengan ikan, tapi ayam lebih mengeluarkan lemak berbanding dengan ikan. Okay. Di sini protein juga, di mana contohnya adalah susu dan hasil tenusu. Yang susu dan hasil tenusu ni tadi adalah contoh dia adalah kacang tu lah. Di mana kita perlu mengambil sajian dia 1 hingga 2 sajian sehari. Okay. Aras ketiga, protein atau susu dan tenusu. Tinggi protein, kalsium dan pelbagai jenis vitamin dan mineral seperti vitamin A, riboflavin, vitamin B12 dan zinc. Okay. Kalsium dalam susu membina tulang dan gigi yang kuat bermula dari usia kanak-kanak. Ini membantu mengurangkan risiko osteoporosis, iaitu tulang menjadi rapuh di usia tua. Okay. Apabila kamu tengok kan, terdapat budak-budak apabila dia melakukan aktiviti, ada budak-budak ataupun murid-murid seperti kamu yang dia buat lompatan di mana kaki dia terus retak, tulang dia retak ataupun mana-mana bahagian badan dia yang mudah retak, ini bermakna dia mengalami masalah kurangnya susu dan hasil tenusu dalam sajian makanan dia. Okay. Hasil tenusu ni sangat penting kerana dia membantu kita untuk menguatkan tulang ataupun gigi kita daripada mudah rapuh. Kalau kita tak cukup tenusu, kalau kita makan sikit, gigi terus patah. Ini bermakna badan kita kekurangnya protein ataupun susu dan hasil tenusu. Maka jumlah sajian yang disyorkan adalah 1 hingga 2 sajian sehari. Okay, seterusnya adalah aras 4 ataupun lemak. Okay, ini adalah merupakan aras 4, lemak. Cikgu rasa kebanyakan kamu suka makan lemak kan? Ataupun lebih kepada junk food ataupun makanan ringan yang berlemak. Okay. Contoh lemak. Lemak, minyak, garam dan gula. Okay. Aras 4 ni di mana kita perlu makan paling sedikit kerana ia menyebabkan penyakit yang tidak boleh kita elakkan. Okay, aras 4, lemak. Lemak terletak di atas puncak ataupun paling atas piramid menunjukkan makanan ini perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okay. Pengambilan berlebihan boleh meningkatkan risiko penyakit kronik seperti obesiti. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, siapa yang mengambil banyak lemak akan menyebabkan badan dia obesiti ataupun kencing manis, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan beberapa jenis kanser. Untuk penyakit jantung, lemak ni apabila kamu makan banyak lemak, jadi urat-urat yang ada pada jantung kamu akan tersumbat disebabkan pergumpalan lemak yang banyak. Ini akan menyebabkan kamu sakit jantung. Okay. Di sini kita perlu hadkan pengambilan makanan, tinggi lemak, minyak, gula dan garam serta kurangkan penggunaan sumber minyak, lemak, gula, garam dan penyediaan makanan-makanan yang kamu ada. Okay, kita perlu kurangkan garam kerana garam akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Apabila kamu makan banyak garam, kamu boleh menghidap penyakit darah tinggi. Jadi, untuk masakan ibu-ibu kalau di rumah tu, kalau dia rasa masin-masin tu cakap dekat ibu. Ibu janganlah bagi banyak garam, nanti kita boleh kena sakit darah tinggi. Macam tu. Okay, next.